Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani. Syrah bihi sadri ista'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sambung Kifayatul Muhtadi 83. 10 daripada atas, rukun yang kedua 83. Rumi 184. Berapa? 104 126. 106 Rumi. 106 Rumi. Jawi 83. 10 daripada atas. Kita dah bahas sikit lah baru ni. Kita dah muqaddimah sikit. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan keduanya, bukan. Dan rukun yang kedua, bagi sembahyang. Rukun pertama niat kan, rukun kedua bagi sembahyang takbiratul ihram, dan adalah baginya 16 syarat. Kita dah mukadimah dah, kita tunggu masuk lah. Okey, 16 syarat. Yang pertamanya mendatangkan takbiratul ihram
dengan sekalian hurufnya. Alif, sekalian hurufnya. Macam mana? Takut tidak? Alif, lam, lam, ha. Alif, kaf, bera. Kalau dulu cakap itu kan. Alif, lam, lam, ha. Alif, kaf, bera. Ba lah. Mesti semua tu bunyi. Alif, lam, lam, ha. Alif, kaf, bara. Semua mesti bunyi. Mendatangkan takbiratul ihram dengan sekalian hurufnya. Alif baris atas A, bukan O. Allah, Allah. O apa O? O tak boleh huruf. Tak boleh nak eja O. Waw baris depan U apa? O. Alif baris depan U. Macam mana O? Tak boleh. Dia A dia lah. Alif baris di atas A. O mana? O. Macam T O. O. Mana ada kan? Tapi orang nak cakap Allah, Allah. Oh, Allah. Allah. O tu lah. Allah kan? Dia kata mendatangkan sekalian huruf. Hurufnya A. Pergi cakap O. Tak sah. Kecuali dia memang pelat. Pelat maksud macam Pakistan, India tu kan? Pelat tu kan? Shallan tu kan? Tak lain lah. Tapi kalau dia okey je. Dia O. Tak sah lah. Sebab O nak eja pun tak boleh O tu. Kurang-kurang biarlah boleh heja, salah pun. Dah lah salah, tak boleh heja pula tu. O. A. Allah. Allah. A. Okay. Sekalian hurufnya lah. Okay. Kalau slow motion dia, kadang-kadang kena buat slow motion baru nampak kan. Tu lam tu taghlis, tafkhim, menebalkan. Allahu. Betul? Akbar. Semua ada tu. Allah tu ada alif kan. Sebab tu tu bukan nak panjangkan sebab nanti dia sebut tak boleh panjang A depan tu. Allah tak boleh. Ini sebab slow motion aja. Allahu kan tu? Kan panjang kan tu? Allahu. Kan panjang tu? Itu yang alif. Dah sebut banyak kali dah ni. Allah tu terhasil daripada 5 kali perubahan kan? Dah sebut dah sebelum ni. Tadi maghrib pun sebut dah juga. Alif asalnya ilah. Alif la ilah. Alif lam ha. Ilah. Ilah kan Tuhan yang kita panggil kan. Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar. Kemudian tambah alif lam. Nak khususkan. Kan ganti nama khususkan alif lam. Jadi al-ilah. Al-ilah. Lepas tu bahasa Arab ni bila dia payah nak sebut, dia boleh buang-buang huruf. Memang gitu. Ada cara dia lah. Adalah kaedah dia. Buang huruf al-i tu buang. Sebab nak mudahkan sebut. Memang bahasa Arab ada gitu. Jadi al-ilah buang i. Allah. Alif lam. Lam ha. Alif lam tu alif lam makrifah tu lah. Alif lam yang ke depan tu. Syamsiah, Qamariyah tu. Lepas tu alif lam lam ha. Jadi kalau alif lam ha. Bukan lam lam. Alif lam ha. Jadi gabung kan jadi al-ilah. Payah sebut al-ilah. 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 Buang alif. I tu. Jadi al-lah. Lepas tu rapat kan? Berapa kali dah? Berapa kali berubah dah? 4 kali 3 kali berubah. Allah. Lepas tu tebalkan. Sebutnya Allah tapi tebalkan. Taghlis ataupun tafkhim ya. Jadi Allah. Kenapa nak tebalkan? Sedangkan tak perlu tebal pun kalau ikut bacaan yang sebenar. Allah lah. Alif lam lam bagi atas la. Allah. Betul ha? Allah. Kenapa jadi Allah? Hanya khas untuk Allah. Ditebalkan kerana nak membesarkan Allah tu. Bunyi itu bunyi hebat. Betul? 5 kali berubah. Jadi kalau kita sebut dah sebelum ni, kalau dia takbir Allahu Akbar, sah. Sah. Malah itu yang asal. Cuma dia tak buat satu benda sunat, iaitu tafkhim atau tebalkan. Allah tak buat.
Tapi sah. Jadi orang India don't worry lah. Tak payah ubah-ubah lah. Cuma orang Malaysia jangan ada ubah lah. Elok-elok aja, insya-Allah. Tiba-tiba keluar insya-Allah. Insya-Allah boleh, tak salah, tak berdosa pun. Insya-Allah. Memang begitu pun sebutan dia. Memang sebutan asal. Cuma elok-elok sebut Allah jadi tiba-tiba jadi Allah tu kenapa? Okay, tak adalah salah. Sekalian huruf. Kalau tidak tak sah. Padahal ia berdiri. Orang yang sebut orang yang sebut tu berdiri pada ketika wajibnya. Wajib berdiri. Kan takbiratul ihram wajib. Berdiri pun wajib. Maka takbiratul ihram tu pastikan duduk dalam berdiri penuh-penuh, alif lam lam ha alif kaf ba ra. Mesti penuh ketika berdiri. Sebab tu ada hukum kalau dia tak mampu berdiri lama-lama, takbir dulu baru duduk. Tak ada hukum tu. Sebab takbiratul ihram berdiri itu satu rukun dah. Takbiratul ihram Allahu akbar ketika berdiri tu cerita lain pula. Sebab tu yang terbaik takbir dululah. Kalau tak larat sangat takbir dulu sampai dia memang lumpuh, barulah duduk terus. Kalau selagi boleh tahanlah Allahu akbar baru duduk. Okey. Kat sini pun ada kan buat gitu. Ada sini. Ada. Takbir dulu tak? Dari segi dia betul-betul ke dibenarkan atau diterima syarat untuk duduk tu serah kat dia sendiri ya. Kalau dia mengaji tak ada masalah. Tapi dari segi perbuatan tu betul dah tu. Molek lah. Takbir dulu. Tapi pelik juga. Sebab apa? Sebab bukan lepas takbir tu duduk, bukan gitu kaedahnya. Jika takbir kemudian tak mampu baru duduk, tu kaedah dia. Bukan takbir lepas tu duduk, bukan, takbir kena berdiri dan lepas tu kena berdiri. Kalau tak mampu, kemampuan ni dia berubah-ubah patutnya. Logiknya kemampuan ni berubah-ubah. Berubah-ubah. Maksudnya hari ni kuat sikit, esok langsung tak kuat. Dia gitu. Tapi kalau tengok pada yang duduk, lepas takbir tu duduk macam sama. Allah, nak tegur orang tua. Aku makan garam lagi lama. Kau makan apa? Silap-silap tu pula. Tapi saya sangka baik je lah. Sebab kalau sepatutnya gini, Allahu akbar, siratal ladzi, tak larat, duduk sekali sembahyang. Next punya sembahyang, Allahu akbar, maliki yaumiddin, duduk. Lepas tu gitu, maliki yaumiddin tu baca sampai situ lah. Lain. Sebab kemampuan orang ni berbeza. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang tak kuat. Tengah iman tu sampai habis. Iman tengah kuat. Sampai rukuk boleh. Tak payah duduk. Tapi tak iman lemah sikit. Allah, dah habis dah. Jadi dia berbeza-beza. Tapi kenapa kita tengok orang yang sembahyang duduk, yang takbir dulu? Kenapa sama aja? Berapa saat? 3 saat mesti duduk. Allahu akbar, duduk. Setiap kali. Weh, pandai sakit dia datang tu memang. Jadi problem lah. Kena ngaji. Kalau ngaji sungguh-sungguh takut benda ni. Sebab sembahyang lepas tu tak sah. Tak takut. Tapi sangka baik lah. Memang kesakitan datang setelah 3 saat setiap kali. Tapi masa tengok duduk tunggu roti canai panjang tu, elok lama juga boleh duduk. Goreng pisang, cheese lebih. Cheese kasih lebih. Nampak je 5 minit berdiri. Sangka baik lah. Masa tu ni semangat nak makan tu kuat. Boleh kata gitu lah. Sangka baik lah. Tapi kesian lah. Takut. Sangka baik je. Seboleh mungkin. Sehingga menghilangkan khusyuk. Tak mampu, tak larat yang sehingga menghilangkan khusyuk. Walaupun boleh tahan, tapi khusyuk dah hilang. Sebab apa khusyuk hilang? Duduk fikir pasal kaki, duduk fikir pasal tapi boleh tahan, 5 minit pun boleh. Tapi masa tu duduk. Dia bukan kata selagi boleh tahan hingga titisan darah yang terakhir. Tak ada. Maksudnya hilang khusyuk je. Apa maksud hilang khusyuk? Tak fikir sembahyang, fikir benda lain. Tu tak ada khusyuk. Soalannya dia kata, saya kalau tak sakit pun tak khusyuk. Dah sakit nak hilang khusyuk, apa memang jenis tak khusyuk? Betul juga. Jadi maksudnya kalau dia fikir tentang lutut dia, tentang kesakitan dia, boleh duduk. Fikir je. Baca tapi fikir. Boleh duduk. Okey.
Padahal ia berdiri pada ketika wajibnya. Maksudnya, maka jika jatuh satu huruf daripadanya, alif lam mim alif kabara, satu huruf je, tiada di dalam berdiri, bukan dalam berdiri. Ada dua keadaan lah. Sama ada dijatuhkan dia pada awalnya, masa mula-mula nak semayang tu, bukan berdiri lah, masa on the way bangun tu, dah dah. Ketika duduk gini tu, masa macam rukuk kan, macam daripada duduk kan nak bangun, tengah on the way bangun dah dah. Tu maksud dia. Maknanya bukan dalam berdiri. Satu, pada awalnya. Seperti awalnya, kalau nak ambil nya semayang, seperti mendatangkan takbiratul ihram lah, dahulu, sebelum, daripada sempurna berdiri, macam sebut tadi, baru on the way dah dah. Okay? Jadi dia bukan dekat berdiri. Atau tadi sama ada kan, ni dia punya atau pada akhirnya, akhir takbir tu, akhir takbir dah gerak. Maksudnya gerak. Biasa jadi macam mana? Masa bila Allahu dah gerak, maknanya tu betul lah. Yang kes pertama, tu pun on the way. Okay, settle. Kes yang kedua, lepas tu pergi dah. Tak berdiri dah. Kes apa? Kes masbuk lah. Kes masbuk lah. Takkan Allahu macam mana dia nak bergerak? Dia kan Allahu Akbar. Maknanya masbuk lah iman rukuk. Itu. Okay? Pada akhir atau pada akhirnya seperti ghalib kebiasaannya, jatuhnya orang yang buat tadi tu, yang Allahu Akbar tu bukan dalam berdiri. Daripada orang masbuk dengan masbuk yang nak kena Allahu Akbar, nak kena rukuk tu lah, nak dapat tamakninah dengan imam untuk dapat rakaat. Yang mendapatkan imamnya, masbuk tadi, pada rukuknya, niscaya tiada sah semayangnya. Jadi kalau nak bangun tu, bangun separuh Allah baru bangun, tak sah. Ataupun dah pergi dah, Allahu Akbar tu rukuk. Sebab tu Allahu Akbar dulu baru rukuk. Allahu Akbar baru rukuk. Sebenarnya ada tamakninah, tapi sebab Allahu Akbar tu dah berdiri, kita tak payah tamakninah lah. Sebab tu tak ada berdiri serta tamakninah. Kalau ada sujud serta tamakninah, duduk di antara dua sujud serta tamakninah, rukun kan? Tidak serta tamakninah. Apa lagi ya? Duduk tahiyat serta tamakninah. Ada. Bukan. Sekali. Rukuk serta tamakninah, tidak serta tamakninah, sujud serta tamakninah, duduk di antara dua sujud serta tamakninah. Baru betul. 4. Kenapa 4 ni ada serta tamakninah? Kenapa tak ada berdiri serta tamakninah, duduk tahiyat serta tamakninah? Sebab memang nak kena baca yang wajib. Tak payah cerita dah tamakninah tu. Sebab masa berdiri kena baca Fatihah. Jika bukan masbuk, mana terlebih tamakninah dah situ. Jadi tak perlu sebut. Kalaulah dia tak perlu baca Fatihah pun sebab masbuk, tetap ada Allahu Akbar. Allahu Akbar tu dah lebih tamakninah dah tu. Macam tahiyat akhir wajib baca. Wajib baca tahiyat akhir. Jadi tu bapak tamakninah dah tu. Jadi sebab tu dia tak sebut. Sedangkan hakikatnya sebenarnya benar, berdiri serta tamakninah, duduk tahiyat serta tamakninah. Cuma tak payah sebut sebab ada bacaan dekat situ. Jadi kalau masa nak rukuk tu, adakah perlu tamakninah Allahu Akbar baru rukuk? Tak wajib, tak ada. Jadi Allahu Akbar rukuk. Tu. Allahu Akbar diri rukuk. Allahu Akbar tu berdiri, Allahu Akbar rukuk. Jadi Allahu Akbar rukuk. Dia kan Allahu Akbar rukuk. Buat gitu bagus, tertib lah. Cuma tak syarat gitu. Jadi Allahu Akbar rukuk. Rukuk tu terus gerak. Sebab nak kejar rukuk. Dia tak ada Allahu Akbar rukuk. Tak. Ada tamakninah kan? Tak payah tamakninah dah. Allahu Akbar tu dah tamakninah. Okey. Tamakninah tu berhenti kejap kan? Pegun kejap. Okey, habis. Senang macam ni. Pertama, dia ada berapa belas tadi? 16. 4 habis 16 malam ni. Yang kedua, senang disebutkan dia alif lam mim alif kabara tadi ni, sekira-kira. Tengok perkataan ayat ni. Sekira-kira. Apa sekira-kira bahasa sekarang? Sekira-kira. Sekadar. Nampak? Jumpalah kita. Masbuk ada kadarnya. Semua ada kadar. Dah jumpa dah. Sikit-sikit kita akan jumpa. Air mutaghayyir, air mutlak yang berubah. Nak jadi air tu bukan mutlak. Berubah. Kena berubah lah. Kalau dia berubah dengan benda suci,
Dia suci tapi tak menyucikan kan? Boleh tak? Nak cakap laju-laju je. Ni bukan cerita kita. Nak cuba faham kadar tu je. Ya, alamak, kena cerita pula pasal air. Kan air, jika air mutlak itu berubah dengan benda suci, dia suci tapi tak menyucikan. Okay. Kalau dia berubah sikit masih lagi mutlak walaupun berubah sikit. Jika berubah banyak, dia panggil mutaghayyir, air yang berubah suci tapi tak menyucikan. Sikit tu kadar. Kadar tu juga nak cerita kadar tu. Masbuk kadar masa bacaan Fatihah. Main kadar aja. Jumpa lagi kadar. Kadar kekuatan tu, kadar volume tu, kadar mana. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia memang banyak kadar-kadar macam ni. Tapi ramai orang salah faham. Masbuk kadar bacaan Fatihah yang pertengahan dia faham baca Fatihah. Kadar tu dia tak ambil. Sedang kita nak kadar tu. Kita kata air yang berubah tu air mutaghayyir, berubah sedikit. Dia tak ada sikit-sikit, dia berubah pun dia kata mutaghayyir juga. Sama ada sikit atau banyak. Sebab dia main tak ambil, tak faham kadar tu. Sama juga disebutkan sekira-kira kedengaran. Kadar dengar. Bukan dengar, kadar dengar. Bukan suruh baca Fatihah sampai habis masbuk ni. Kadar baca Fatihah. Geram tu bab kadar ni. Ramai yang tak nak dengar bab kadar tu. Macam tak peduli je kadar tu. Macam air yang berubah dengan air mutlak. Kan? Air mutlak berubah mutlak pula. Air mutlak berubah dengan air mustakmal. Adakah mustakmalkan air dalam baldi? Dalam gayung lah, dalam gayung. Ambil gayung, air mutlak. Lepas tu masa ambil uduk tu terkepecik. Air mustakmal lah yang terkepecik tu. Jadi mustakmal ke air tu? Kadar juga. Cerita nak cerita kadar lah, tapi macam cengang. Kita bukan nak cerita bab tu, nak cerita kadar tu. Kadar berubah tak? Bau, warna ataupun rasa. Jadi timbul soalan, mustakmal mana ada bau, warna, rasa? Jadi takdirkan. Takdir itulah kadar. Takdirkan dengan apa? Air anggur original. Warna purple tu, purple original, bukan purple Ribena. Itu pewarna purple betul. Jika air mustakmal yang masuk dalam gayung kita, cetong kita tu, berapa titik agak-agak yang mercik? 2 titik. Kalau masuk air anggur original, berubah tak jadi warna anggur? Tak. Kalau berubah sikit, maaf. Tak. Okey. Kadar kan, ambil kadar tu. Bau tak? Kalau air delima, original perah delima, 2 titik air mustakmal masuk, kita ambil 2 titik juga, kadar fikir-fikir. Takdir. Dia masuk dalam gayung, adakah dia jadi bau delima? Tak. Lepas tu pula, apa dia satu? Bau dia kata laban zakar. Tak apa, kita ambil bau kemian untuk kita faham. Air kemian, 2 titik. Bau tak? Ataupun bau sikit ataupun bau banyak. Bau sikit aja. Maaf. Jadi air tu kekal mutlak walaupun terpercik. Apa nak cerita ni? Kadar. Banyak dalam fiqh Syafi'i memang banyak kadar. Kadar. Ini pun kadar. Tu disebutkan sekira-kira kadar dia. Kedengaran bagi dirinya. Allahu Akbar tu dia dengar bagi dirinya. Telinga tu dengar ketika dia sebut. Tapi bukan dengar. Kadar. Sekira-kira. Ni degil ni. Ramai orang tak nak faham sekira-kira ni. Kadar. Jika ia baik pendengaran. Kalau dia normal. Baik, dia tu normal. Kalau dia sound trouble, macam Pak Abu tu. Tanya Pak nak kapak. Bawa datang kapak. Kalau sound trouble, takkan dia nak jerit sampai dia dengar. Bukan dengar, kadar. Sekira-kira. Tu. Jika baik pendengarannya, dia dengar. Okey. Dan jika baik pendengarannya, dia dengar. Maksudnya normal. Baik tu normal. Dia tidak terlalu dengar macam Superman. Dia tidak pekat badak. Normal. Jika dia dengar macam Superman, bukan biasa-biasa, dia sebut dia dengar tapi tak boleh juga. Dia kena kadar itu juga. Kadar orang kebanyakan dengar. Kekuatan tu. Ataupun dia tu pekat badak, tetap juga kadar itu sahaja walaupun dia tak dengar. Cuma kadar itu. Kadar apa? Sekira-kira kalau dia normal, dia dengar. Ambil kadar tu, baca. Sah. Walaupun diri dia sendiri tak dengar. Ya? Dan tiada suatu, ada lagi.
tiada suatu menegahkan daripada hingar-bingar dan lainnya. Dan jangan lupa, budak bawa bising, bas tak tutup enjin, lori tu lalu, kapal terbang, jet kalau ada. Semua tu tak kira dengan maksud, jika tak ada mereka-mereka tadi tu, bunyi aircon dah tak sebis, bunyi kipas, bunyilah apa-apa pun, menyebabkan sound tu, apa yang kita cakap tak dengar. Tapi kalau semua tu tak ada, dengar aje. Maka adakah kita nak dengarkan juga? Tak perlu. Kita kadar yang didengari walaupun kita tak dengar. Sebab environment tu bising. Environment bising ataupun dia sendiri yang pekak badak. Jadi kadar itu sahaja. Maka tiada wajiblah tu. Tengok. Maka tiada wajiblah mengangkat suaranya. Tak wajib angkat suara. Tak wajib angkat sekira-kira ia dengarkan dia. Tak wajiblah mengangkat suara sekira-kira tu sehingga. Macam itulah. Maka dia gini, maka tiada wajib ni. Maka dan jika tiada, maksudnya dan jika tiada maksudnya kembali kepada jika tiada kedengaran bagi dirinya. Jika tiada kedengaran bagi dirinya. Kenapa tak dengar? Dua lah. Tidak baik pendengaran atau ada satu yang menegah, bising. Jika tiada. Okay? Jika tiada. Jadi maka wajiblah mengangkat suaranya. Sekira-kira ia dengarkan. Kata tak payah dengar tadi. Dah tak ada senyap sunyi, wajiblah dengar. Wajiblah. Dan tak ada masalah pendengaran, wajiblah dia dengar. Dengarkan dia. Dan seperti itulah hukum segala rukun qauli yang lain lagi akan sebut. Semualah 5. Takbir, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, selawat, salam. 5 tu samalah, semua dengar. Ya. Kadang-kadang masa kita jadi makmum, bunyi imam baca Fatihah tak dengar dah. Sebab imam bising, duk baca surah. Jadi perlu angkat suara? Tak perlu. Jadi macam mana kita nak ambil kadar tu? Kita nak letak berapa kita nak naik volume kita tu. Yang kadar yang didengari kalau tak ada penghalang. Normal, adatnya gitu. Caranya, ni teknik lah. Macam mana kita nak tahu kadar tu kan? Caranya, sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud. Tok laki dek. Sembahyang tahajud yang sunyi lah. Duduk dalam bilik 3-4 pagi, selalukan sembahyang tahajud untuk dapat kadar. Ketika sembahyang tahajud kita baca, waktu tu malam, masa tu jam pun berbunyi. Jam tu bunyi 3 petang tak bunyi. Kenapa 3 malam 3 pagi bunyi? Sebab apa? Tak ada, semua orang tidur, sunyi sepi. Kadar tu yang kita nak. Masa tak baca tahajud tu baca bismillah. Baca seperlahan yang boleh. Bismillah. Yang kita dengar. Kalau amal gitu katalah 2-3 minggu ke sebulan 2 bulan, kita dah dapat dia punya volume, tak letak nombor berapa. Dah dapat ingat volume tu, bawa datang sembahyang jemaah. Tapi tak bunyi. Orang kata, dia baca ke tak? Engkau tak sembahyang tahajud. Sebab kita nak kadar, kita bukan nak dengar. Kenapa orang yang baca sampai kan mengganggu orang sebelah? Sebab dia tak sembahyang tahajud lah tu. Campur-campur tak mengaji sekali. Kalau dia sembahyang tahajud dan dia mengaji, dia tahu rupanya tak perlu dengar kat telinga. Kalau keadaan bising, kalau sound trouble, sekadar kadar itu saja. Jadi bila kita selalu sembahyang tahajud, kita akan dapat satu kadar. Dia perlahan je. Tapi masa baca memang tak dengar. Sebab kipas, aircon, orang sebelah duk baca, imam duk baca, memang tak bunyi. Bismillah. Tapi kita geram juga. Tak boleh, risau. Kita pun kuatkan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ni sikit. Dengar orang sebelah lagi. Kat situ ada hukum makruh. Kalau dengar orang sebelah, dia dimaaf. Orang sebelah kiri kanan, maaf. Sebab kadang-kadang payah juga nak letak nombor tu. Kalau ada macam radio sedap, kalau digital terus tekan. Jadi kadang-kadang kan. Jadi kalau dengar orang sebelah, lagipun mulut kita dengan telinga dia sejengkal lah, lebih kurang. Sini telinga dia. Telinga dia sebelah sini. Jadi dia memang akan dengar. Kalau dengar, maaf. Kalau satu lagi dengar, ada hukum makruh.
Kalau dengar dan mengganggu, haram. Maksud mengganggu, tadi sampai mana? Dia sebab kau punya pasal lah. Kau punya pasal lah. Dia baca kuat. Baca lagu pula tu. Saya tak kena banyak kali. Dia baca lagu, berlagu. Ketika tu, macam jadi imam. Mungkin dia nak jadi imam lah, orang tak bagi. Bila dia berlagu, kita kacau kita. Kita jadi kacau. Kita terpaksa duduk belakang dia. Bila berlagu, dia kuat dia. Dia jadi kuat dan dia jadi kacau. Kita tak boleh duduk depan. Kita pergi depan pada dia, potong dia, kita akan slow balik duduk belakang. Sebab dia jadi macam, jadi haram. Sebab ganggu orang, dah jadi haram. Kalau sebelah, maaf. Kalau sebelah satu lagi, boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Bergantung kepada gangguan orang tadi. Orang terganggu sungguh. Sampai kan nak sembahyang, duduk belakang, dia perhati dulu. Oh, dia ni ada kot ni. Kalau itu memang haram dah. Jatuh dah tu. Tapi kalau kadang-kadang, ada dengar sikit. Tapi masih lagi tu, okey, makruh. Tapi kalau sebelah, tak boleh kata haram. Makruh pun tak boleh kata. Sebab payah nak tentukan. Analog bukan digital. Digital tak apa. Analog. Kadang-kadang terlebih, kadang-kadang kurang yang sebelah ni. Cara teknik dia adalah bunyikan awal-awal tu aja. Lepas tu slowkan balik. Bismillah. Alhamdulillah. Untuk cari dia punya kadar yang terbaik. Depan tu kuat sikit sebab nak tahu kat mana ni nak start ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kita nak cari tu, nak dia punya tu. Jadi awal dia, jadi tak ganggu yang tu. Jangan nanti kan sembahyang jemaah jadi haram sebab sini ustaz dia menyakit dia ustaz. Macam ni dia duduk hujung depan, orang belakang boleh dengar dia. Antara kita ambil hukum dulu. Solat jemaah fardu kifayah, ambil hukum muktamad Imam Nawawi. Fardu kifayah. Fardu wajib tapi kifayah. Orang ada beberapa belas keadaan orang yang terangkat fardu kifayah. Kewajipan dia untuk sembahyang jemaah. Kita ambil yang hukum wajib. Sebab ada satu lagi hukum sunat muakkad. Kita ambil yang wajib tu. Terangkat kewajipan. Antaranya, orang macam tu. Antaranya, badan bau. Mulut bau, badan bau. Macam-macam lagi lah. Antaranya. Jadi, bila macam tu terangkat. Antaranya, nak jaga orang sakit. Banyak, ada beberapa belas lah. Dia nak jaga orang sakit. Dia tak sakit, dia jaga orang sakit. Orang tu nak pegang dia. Janganlah, aku ni dah tak tahulah. Jangan, aku nak sembahyang ni. Malah solat Jumaat pun terangkat. Kerana nak jaga orang sakit. Jadi ada berapa belas. Adalah masuk dalam kitab jumpa nanti. Berapa belas ujung-ujung ni. Bukan surat 100 lebih. Sekarang baru 80. InsyaAllah lagi 2 tahun sampai. Dia ada kata terangkat. Maksudnya tak payah sembahyang Jumaat. Tak payah. Ada beberapa. Antaranya tu. Badan bau satu lagi. Badan pakai deodoran apa semua. Tetap bau juga. Ataupun kalau dia tak pakai, berdosa lah. Tak usaha, berdosa di situ. Kalau dah usaha bau juga, tak berdosa lah. Cuma terangkat walaupun sembahyang Jumaat sekalipun. Bukan dia kerja, dia sembahyang, dia tak mandi. Bukan pasal busuk, kerja bukan. Dia busuk, dia gini. Dia tak kira gitu, busuk tu. Dia kira mengganggu. Haramnya kat situ. Tak ganggu, tapi ada bau masyam-masyam, asyam-asyam. Bau macam tu, makruh. Kalau bau mengganggu, dalam kepala orang sebelah tak ada fikir lain selain pada bila nak habis ni aku gitu. Maka macam tadi sama tadi. Macam sakit tadi sama. Tak ada fikir lain, tak fikir sembahyang, fikir benda lain. Tak boleh helak. Lari, fikir balik. Nak ambil akal kita, fikir benda lain, dia pergi balik. Haram. Orang maka dia terangkat fardu kifayah. Besar kewajipan pun terangkat malah fardu ain pun terangkat, iaitu solat Jumaat. Jadi yang kalau dia bukan ke situ. Dia baca kat sini, orang belakang je dengar. Tak payah jauh-jauh tau. Dia kata, soh tu. Tak ada, belakang je. Dia dengar dan ganggu. Maka terangkatlah. Kalau dia kerah pedar, degil juga, berdosa. Haram. Orang datang sembahyang dapat 27, dia dapat negatif. Haram. Ganggu orang. Dan dia kena bagi tahu kat dia tu. Kena bagi tahu tu lah. Satu hal lah nak beritahu. Nak lepas main semua tengok depan lagi. Ada sekali tu ustaz begitu lah. Dia tak boleh tahan. Dah banyak kali ustaz mengajar, yang datang mengajar. Lepas tu orang tolak jadi imam. Banyak kali. Memang orang semua tahu dah. Dia batalkan sembahyang dia. Ustaz ni tak boleh tahan. Allahu Akbar. Wajah tu kan, cuba dengar dah start dia. Allahu Akbar, bunyi kat belakang. Duduk kat belakang, bunyi.
Dia pun ambil kembas tu, ambil kitab balik. Tak semayang. Batalkan semayang. Boleh try kot. Tapi nak buat macam mana? Memang haram membatalkan solat fardu. Untuk apa? Yang lebih utama. Apa dia panggil? Maslahat yang lebih utama mungkin boleh dibincang-bincangkan. Sebab kalau cakap tak reti bahasa. Cuba cakap, reti bahasa tak? Biasa gitu orang lama lah. Dalam itulah istilah apa? Ingat istilah apa dia panggil? Istilah kitab dulu. Bertanah. Istilah dia bertanah. Memang ada istilah tu. Bertanah. Maksudnya tak ada dengar? Bertanah. Maksudnya kalau dah perangai itu bertanah lah. Maksudnya apa? Sebati lah. Sebati lah. Macam bab muafiq masbuk. Dia was-was. Antara yang tak dimaafkan. Tak dimaafkan 3 rukun panjang. Dia hanya dimaafkan 2 rukun aja. Muafiq, bukan masbuk Muafiq yang tidak dimaafkan 3 rukun panjang, antaranya nombor 1 sekali was-was. Nombor 1 sekali. Was-was tak maaf. Tak maaf 3 rukun panjang. Dia kena habiskan Fatihah dan dia kena rukuk sebelum imam turun untuk sujud. Dua rukun lah. Normal lah tu, maksudnya jarak daripada imam normal. Basic. Yes, asas dia. Tiba-tiba kata Ibn Hajar dah bertanah. Maka maafkan juga 3 rukun panjang. Kita nak cerita pasal tanah tu. Mungkin yang ni bertanah, tapi yang itu tak ganggu orang. Cuma dia baca lambat. Was-was. Baca Fatihah lambat. Ini ganggu orang. Boleh. Bab berkaitan dengan orang ni kena jaga. Okey, kejap. Apa lagi yang tertinggal? Semua makruh, haram. Macam tu juga tahiyat, Fatihah, selawat, salam. Okey, itu mazhab Syafi'iyah. Habis keluar mazhab kejap sikit untuk kematangan kita berhukum. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, gerak bibir pun memadai. Suara ular pun memadai. Suara bisik pun memadai. Mazhab Syafi'i tak. Dia kena ada makhraj. Bila kita kata baca rukun qauli, dia mesti ada makhraj. Dia mesti ada kat mana huruf tu keluar. Ha, kha, ghin. Depan lagi. Ta. Lupa lah. Kat mulut tu keluar. Lepas tu ba. Syafawi ni. Semua dia ada tempat dia. Ba. Kat mana lidah, dia mesti ada benda tu. Baru namanya qauli, mazhab Syafi'i. Jadi walaupun baca perlahan, mesti kena ada. Keluar, biar dia keluar kat mana tempat dia. Tapi kalau suara ular, kan? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semua kat sini, dia punya makhraj. So makhraj dia dekat ha pedah. Kan? Da macam mana nak ha pedah? Semua suara ular, suara bisik. Mazhab Syafi'i tak sah. Mazhab Maliki dengan Hanafi, gerak bibir je pun sah. Lidah dan bibir bergerak. Walaupun suara tu dengar tak dengar, sah. Ringan je. Jadi mazhab Syafi'i tak. Dia mesti ada makhraj. Mesti ada dad bunyi. Walaupun slow tapi ada bunyi. Ha, a. Mesti ada. Sikit-sikit mesti ada bunyi. Tapi mazhab Hanafi, mazhab Maliki memang tak ada kisahnya. Gerak bibir. Janggut panjang. Jahil. Let lo. Tengok geng Pakistan ke apa? Jangan. Sebab tu selalu kita sebut mazhab ni, kita keluar mazhab sekejap, keluar. Payah nak buat ni sebenarnya. Kita kena dobek, kena cari kitab, kena tengok apa dia panggil? Fiqh. Apa dia panggil? Allah. Pak mazhab tu lah, Syekh Wahbah Zuhaili tu. Allah, lupa lah. Kena tengok, buat dobek tu untuk keluar. Untuk bagi, bila kita belajar, kita lagi matang, bukan lagi sempit. Dalam beramal kita sempit. Memang kita akan sempit. Itu memang Tok Guru kita ajar. Beramal sempit gila. Untuk beramal tu maksud diri sendiri. Tapi untuk orang kita luas. Tu caranya. Bukan untuk kita pun luas tak, kita sempit. Jangan untuk kita sempit, untuk orang sempit. Tu masalah tu. Untuk kita luas, untuk orang luas. Tak boleh juga. Tak kena. Untuk kita sempit, untuk orang luas. Dia tu sujud tak patah kaki, tak apa dia panggil? Tak apa ni? Tak ni lah main letak gitu je. Mazhab Maliki sah. Kita kena sebut. Jadi kalau macam tu nak tegur tak? Relax lu. Boleh relax lu. Bukan tak boleh ni, tak sah. Kan dia jadi
Sedangkan mazhab Maliki sah. Jadi relax dulu. Boleh tak tegur? Okey tak? Jadi apa? Cuba try. Ataupun macam mana? Cakap secara tak langsung. Apa macam mana? Macam tu. Sebab tu tujuan buat keluar mazhab lain. Sebab nak bagi kita matang. Sebab orang mengaji fiqh, mengaji tauhid pun ada, mengaji tasawuf pun ada. Semua ada dia punya kudis. Tauhid punya kudis pun ada. Bukan tauhid tu kudis, orang yang mengaji tu. Terlalu straight sampai adat cakap tak ada. Isnad majazi, majaz akli langsung tak ada. Tak boleh cakap langsung. Tu kudis dia. Cakap Allah, lapar je cari makan. Allah yang mengenyangkan. Aku sepak boleh. Aku cakap je lah. Ada. Tu kudis dia. Ada yang belajar fiqh, kudis dia apa? Orang je salah tu. Sempat ni dalam kitab ni ada. Tak apa. Untuk kau sendiri je sempit. Tapi untuk orang luas. Tasawuf lakonan. Tu kudis dia. Astaghfirullahalazim. Dekat rumah tak ada orang jalan gitu. Tekangkang ni. Duduk bersimpuh. Tak sampai masanya tak dapat lah. Ambil tasawuf fardu ain tu, jaga ikhlas, jaga jangan takabur riak tu tadi. Ini sibuk nak yang tasawuf yang bukan fardu ain. Yang khassah Allah bagi khas untuk tok guru yang orang hebat-hebat alim-alim. Kita follow dia tiga dia. Dalam masya-Allah. Subhanallah. Kat rumah tak ada, woi. Diam sikit cakap kat anak. Tak ada subhanallah pula. Tu nama lakonan. Itu kudis dia. Jadi supaya kita tak nak bagi kudis fiqh ni, sebab tu kita sebut mazhab lain. Tu dia punya kudis. Setiap apa ni, cabang mesti ada kudis. Kudis bagi pelajar yang terasa dia seorang betul. Macam-macam kudis tu. Kudis tu boleh gegar tu. Boleh gegar masjid tu. Boleh tu. Tak sah. Haram. Memang dalam kitab tulis. Oi, gegar tu. Gegar. Sini pernah gegar? Ya ada. Baru dengar. Tanya orang belakang. Ya. Tapi sabar dulu. Supaya dia ada teknik dia. Jadi semua, kalau Fatihah tu semua, okey. Ada sebelum kita masuk yang ketiga, ada orang solat luar daripada kebiasaan. Solat dia tanpa suara. Hanya ada perbuatan saja. Orang bisu. Ada yang hanya ada suara tapi perbuatan tak ada. Apa? Orang semayang kena ikat. Ada orang perbuatan pun tak ada, suara pun tak ada. Orang bisu kena ikat. Okay. Dan ataupun orang sakit. Apa dia? Sambung Kita tak apa yang ni, kita lebih kepada interaksi, bukan kelam maghrib. Maksudnya sama. Oh, sama. Oh. Sah tak ada tadi. Semalam tak ada. Oh, dia kata gitu Oh, memang tak, itu memang teka-teki pondok. Memang gitu. Yang pondok, yang ngaji-ngaji, teka-teki dia gitu Sebab tu semua sama je. Sama ada orang bisu kena ikat ataupun orang sakit. Sakit sungguh terlantar sampai tak boleh gerak dan tak boleh bercakap. Tak boleh keluar suara. Maka betul. Tapi kalau orang normal, pastikan ada gerakan fi'li, pastikan ada qauli, perkataan yang keluar makhraj dia. Allah yang khususnya Allahu Akbar. Yang ketiga, didatangkan dia dengan lafzul jalalah. Ke bab sama juga? Jadi, bab sama juga? Bukan? Tahulah bab takbir ke, bab Fatihah ke, bab bukan bab takbir kot. Bukan Allahu Akbar bukan. Ni kita bab takbir, tak apa. Yang ketiga, didatangkan dia dengan lafzul jalalah. Lafzul jalalah tu maksudnya Allah tu lah. Jalalah Allah lah. Lafaz Allah. Lafaz jalalah. Lafaz Allah. Maka jika berkata ia. Ini orang Melayu tak buat, don't worry. Orang Arab mungkin buat. Ar-Rahmanu Akbar. Tiada sah. Don't worry, orang Melayu tak ada buat. Orang Melayu tak pelik-pelik. Allahu Akbar pun dia tak tahu maksud apa. Ini kan pula dia nak tukar. Jadi nak modify. Yang original pun dia tak tahu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besar mana? Pun dia tak tahu. Besar ni. Besar ni. Apa maksud besar? Tak pun tak tahu, tiba-tiba nak modify Ar-Rahmanu Akbar. Lagi tak lah. Ni kerja orang Arab.
Orang Arabnya ni kan. Tak boleh. Ar-Rahimu akbar, Al-Maliku akbar, Al-Qudusu akbar, ataupun Akbar kan. Allahul Quddus. Tak boleh juga. Allahul Malik. Sebenarnya sama je kan. Tak boleh. Dia kena Allah. Nama bagi zat. Nama bagi zat. Nama bagi diri, iaitu Allah. Dia tak boleh guna nama lain yang kita kenal nama lain tu, kenal nama lain Allah juga, tapi melalui setengah dia panggil sifat, tapi sebenarnya bukan sifat. Melalui nama lain. Melalui contohnya contohnya Malik, raja. Malik. Nama Allah juga Al-Malik, Malikul Quddus Salam, Malik. Allah juga. Tapi kenal Allah tu, Malik adalah Allah. Apa dia panggil? Tengok dari sudut raja. Tengok dari sudut kekuasaan. Maka kita panggil Al-Malik. Kan? Tengok dari segi pengasih, penyayang. Pengasih. Ar-Rahman pengasih, penyayang. Melayu. Pengasih. Penyayang. Rahim. Maksudnya hantam ni bukan Ar-Rahman tu masuk boros. Boros tu yang tepat sekali. Boros. Yang kalau boros Ar-Rahman. Tapi boleh lah. Tapi macam tak kena je. Yang tepat boros lah. Ar-Rahman tengok dari segi borosnya Allah tu. Kita panggil Ar-Rahman Allah juga. Tapi tengok dari segi bagi. Lawan, sembah berhala. Nah, ambil lebih lagi. Kan boros. Ar-Rahim tengok dari segi ke akhirat nanti. Allah bagi orang yang beriman aja. Tengok di segi tu. Macam tu lah juga. Al-Quddus, Akbar. Kepada pangkatnya. Tengok di sudut pangkat. Tapi kalau Allah, dia tak ada tengok sudut mana-mana. Nama bagi diri. Nama bagi zat. Nama bagi Allah. Sebab tu itu dipanggil lafzul jalalah. Jadi kena Allahu Akbar. Tak boleh Ar-Rahmanu Akbar tu tak boleh. Sebab Ar-Rahman tu tengok di sisi lain. Tapi nama Allah juga. Dia kena Allah. Dengan maksud nama bagi zat. Nama bagi diri. Bukan macam kita biasa. Kalau nama Abdullah. Kita ambil contoh Abdullah. Sebab janggut dia paling panjang. Kita pendek-pendek. Ciput. Abdullah. Itu nama bagi diri dia dah. Tapi kita boleh kata nak tengok dari segi pemurah. Boleh juga. Pemurah. Maksudnya baik. Boleh juga. Dan tengok dari segi tu. Itu kita tak nampak lagi. Nak nampak lagi. Anak nombor apa? Nombor 6 apa? Cakaplah sulung mudah. Sulung. Tak bongsu ke? Sulung ah, sulung ah. Okey, sulung. Jadi ayah su kalau orang Kelantan, Pok Su. Sulung. Pak Long. Bukan Pak Su, Pak Long. Pak Long tu Abdullah juga. Tengok dari sudut apa panggil? Adik-beradik. Tu kita panggil dia Pak Long. Pak Long tu lah Abdullah. Isteri dia bongsu. Dia balik kampung isteri, orang panggil Pak Su. Tengok dari sudut isteri. Dalam masa yang sama dia ada anak. Tengok dari sudut anak, nama dia ayah. Dia ada mak bapak. Tengok dari sudut tu namanya anak. Dia ada cucu. Tengok sudut tu namanya datuk. Gitu lah. Jadi tapi Abdullah tak ada tengok sudut mana. Diri zat. Jadi kalau sebut boleh nak sebut nama-nama yang lain, nama gelaran-gelaran yang lain boleh. Bukan tak boleh menuju ke zat yang sama. Tapi tengok dari sudut yang berbeza. Tapi kalau Abdullah, dia tak ada cerita dah. Tengok sudut apa tak ada dah. Itulah diri dia. Jadi kena pakai Allahu Akbar. Tak boleh pakai yang lain. Sebab itu adalah dipanggil lafzul jalalah. Yang keempat dengan lafaz akbar. Ini pun sama. Orang Arab saja, orang Melayu tak buat punya. Maka jika berkata dia a'zam, Allahu a'zam, atau ajallu, Allahu ajallu, tidak sah. Ataupun mana-mana nama Allah yang lain lah. Allahur Rahman ke apa, tak sah juga. Dia kena dengan lafaz akbar. Allahu akbar. Orang Melayu tak buat orang Arab je buat. Dan kelima, keadaan lafaz atas timbangan af'al. Ini wazan lah ni, timbang. Kelakar. Atas timbangan. Kalau sebut wazan, kan rasa maksud dia tu bagi orang yang tahu. Atas timbangan.
Benda. Atas wazan. Wazan tu timbangan lah. Af'al. Kan ada fa'ala. Panjang lah cerita. Depan ilmu tasrif. Saraf, tasrif. Dia atas wazan af'al. Akbar tadi atas wazan af'al. Boleh juga kabir. Sama je. Tapi tak boleh atas wazan tu. Tak boleh atas wazan tu. Tak boleh atas timbangan. Tak boleh atas, apa yang bahasa dia? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris ke? Wazan tu. Timbangan ni macam tak kena jauh sangat lah. Orang yang tak tahu. Atas timbangan. Tak kena dia punya... Apa? Bukan suku. Tak kena dia punya tu. Wazan lah. Payah. Tak dia punya. Pakai wazan. Wazan juga. Tapi nak terjemah jadi timbangan. Timbangan. Tak, kita kesian kat orang yang tak tahu apa benda. Tak kena dia punya. Sipir. Boleh sipir boleh. Tak kena sipir dia. Sedangkan akbar, kabir sama je. Kabara, semua sama je. Tapi wazan lain, sipir lain. Dia sipir akbar. Pattern. Cantik. Pattern. Itu maksud timbangan. Timbangan. Pattern boleh. Tak kena pattern dia tu. Walaupun maksud yang sama. Kan? Maka jika berkata Allahul kabir, tu besar juga kabir. Kabir tu besar, akbar pun besar. Tapi tak boleh sebab wazan dia lain. Pattern lain. Atau apa ni? Ukabiru. Wazan apa? Ufa'ilu kan? Ufa'ilu. Lama dah tak baca tasrif. Ufa'ilu lah kan? Jadi ukabiru. Tak boleh juga. Padahal kalau nak kira kona-kona maksud sama juga. Tak boleh wazan tu. Tak boleh pattern tu. Tak boleh. Dengan tasydid ba. Dia nak bagi tahulah sebab dalam Jawi mana ada sabdu-sabdu. Jadi dia bagi tahulah ba tu ada sabdu. Dan kasrahnya dan baris bawah. Dia nak bagi tahu. Okay? Niscaya tiada sah. Ini orang Melayu tak buat. Tasrif pun tak nak dengar. Wazan, timbang pun tak nak dengar. Jangan nak ubah lagi. Tak payah. Okay? Tapi ada yang orang Melayu selalu buat. Aik. Allahu Akbar. Nak eja pun tak boleh juga tu. Alif, ya, kaf. Ya mati, kaf pun mati. Allahu Akbar. Aik. Itu Melayu ada. Pelik dekat tu. Tu wazan apa tak tahulah. Tak ada wazan dah tu. Okay? Timbangan. Dacing boleh tak? Boleh tak? Jadi baik dacing. Tak boleh tak? Tak boleh. Timbang. Okey? Itu yang kelima. Tak sah kalau atas wazan yang lain walaupun maksud yang sama. Dan keenamnya acuan. Terima kasih Zulfadli. Cantik juga acuan. Wazan tu acuan. Itu paling tepat sekali lah. Pandai ni Zulfadli ni. Mesti terror tasrif ni. Fa'ala. Okey. Keenam, keadaan dengan bahasa Arab bagi orang yang kuasa. Yang lain tak ada bagi kuasa mampu, kuasa termampu tak ada. Dalam bab ni ada. Yang lain mana ada? Kan? Mestilah dengan lafaz jalalah jika mampu, mana ada? Tapi yang keenam ni ada. Mesti bahasa Arab bagi orang yang kuasa, yang mampu. Sebabnya maknanya kalau tak mampu sah juga, bukan bahasa Arab, baru masuk Islam ke apa ke, tak kerti sebut. Jadi apa maksud Allahu Akbar? Bahasa dia Tuhan Maha Besar, Tuhan. Bahasa Inggeris apa? Your Highness. Highest ke apa? Akbar. Almighty. Bukan big Almighty. Almighty Akbar kan? Jadi God Almighty. Gitu kan? Dah tak kerti sebut. Nak sebut Allah bunyi pelik. Gitulah kot. Tapi God orang tak boleh pakai. Sebab dia ada goddess. Goddess tu macam Tuhan perempuan kot. Orang tak boleh kan? Allah tu tak boleh terjemah dengan God. Ada orang kata gitu, ada orang kata boleh je. Sebab dia ada God goddess kata.
Itu kena ngaji lain. Ngaji bahasa Inggeris. Goodest. Tapi kenapa goodest tu? Tapi adalah last sekali God boleh lah. Sebab ramai ulama-ulama guna God. Tapi goodest macam mana? Goodest tu macam perempuan. Tuan perempuan. Macam mana? Boleh pakai juga. Tapi nak pakai apa? Gitulah. Tapi tu kena kaji balik lah. Saya nak sebut, nak bagi cerah minda je. Bahasa Arab. Jadi kalau kat bahasa Cina conceng ke bahasa Arab orang apa bahasa apa tak kerti nak sebut semua boleh. Dengan syarat dia tak boleh sebut Allahu Akbar. Dan ketujuhnya mendahulukan lafzul jalalah atas akbar. Allah itu didahulukan, dipanggil mendahulukan mubtada atas khabar. Mubtada dulu baru khabar. Allahu Akbar. Tak sah mendahulukan khabar atas mubtada. Akbarullah. Tak sah ketika sembahyang. Ini pun orang Melayu tak buat, orang Arab aja buat. Itu pun kalau dia buat dulu-dulu lah. Dia tak sama dengan Assalamualaikum. Dah sebut dah banyak kali. Assalamualaikum tak semestinya mubtada dulu baru khabar. Tak semestinya assalamu dulu baru assalamu alaikum. Tak semesti. Boleh juga waalaikumsalam. Boleh juga. Boleh lah. Boleh. Sembahyang boleh. Tak wajib assalamualaikum warahmatullah. Tak wajib. Habis waalaikumsalam boleh. Tapi kita tak buat. Sebab sama je. Alaikum, assalamualaikum. Alaikum tu tukar tak ke depan. Jadi kan waalaikumsalam, assalamualaikum. Sama. Jadi adakah wajib tertib dalam sembahyang? Pada salam. Hukumnya tak wajib tertib. Tak wajib. Tapi Allahu Akbar wajib. Jadi apakah perbezaan hukum di antara rukun sembahyang Allahu Akbar dan Assalamualaikum? Boleh jawab? Satu lagi? Yang satu yang sebut. Perbezaan. Jadi kata-kata mesti dengar dengan telinga, itu bukan perbezaan, itu persamaan. Antara satu perbezaan dia itulah wajib tertib, takbir wajib tertib, salam sunat tertib ataupun tak wajib tertib. Tu je satu rasanya perbezaan dia. Mana ada dah. Boleh juga. Kalau nak menambah banyakkan nombor. Okey. Samalah sebelum dah sebut kan. Orang bagi assalamualaikum harus jawab dengan assalamualaikum. Orang bagi assalamualaikum, orang bagi waalaikumsalam harus jawab dengan assalamualaikum. Orang bagi assalamualaikum boleh jawab dengan assalamualaikum, waalaikumsalam boleh jawab dengan assalamualaikum, waalaikumsalam jawab dengan waalaikumsalam. Yang afdal assalamualaikum jawab dengan waalaikumsalam. Memang boleh. Waalaikumsalam, aku tak boleh salam lagi. Waalaikumsalam, assalamualaikum. Boleh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Boleh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tak jawab salam dosa. Aku jawab dah. Tukar je assalamualaikum tu. Afdal assalamualaikum jawab waalaikumsalam. Boleh je dua-dua. Dalam sembahyang boleh, jawab lagi boleh. Sebab dia tidak mengubah makna dan tak wajib tertib dalam salam, tapi wajib tertib dalam takbiratul ihram ataupun takbir. Yang ke-8-nya jangan matkan, panjangkan hamzah. Ini yang kata tak boleh tadi. Yang tadi slow motion buat, sebab tu jadi panjang. Allah kan. Ini tak ada slow motion. Tak boleh panjangkan. Dengan maksud Allahu Akbar. Dia jadi istilah ini panggil istifham. Kan? Pertanyaan. Allahu Akbar. Adakah Allah Maha Besar? Tak sama. Ataupun dekat akbar tu. Ataupun dekat akbar. Allahu Akbar. Allah. Adakah Maha Besar? Dua-dua tak boleh. Jadi A tu jangan panjang. Hamzah tu. Hamzah tu alif tu lah yang kita panggil. Hamzah kat depan tu jangan panjangkan. Jadi Allahu Akbar. Jangan. Allahu Akbar. Jangan. Dah lah berdosa. Tak sah lagi. Ya, dan ke-9 jangan matkan ba. Jangan matkan ba. Jangan panjangkan ba. Maksudnya lepas alif kaf ba alif ra. Jangan panjangkan. Jangan matkan. Jadi Allahu Akbar. Dalam sembahyang Allahu Akbar. Nak maksud niat Allah. Tak maksud ada sikit-sikit lagi, tinggal lagi saja aku Akbar. Tak sah sembahyang. Satu.
Luar semayang selalu, ya Allah, dah bergemuk kau, Allahu Akbar. Sama je, tak boleh berdosa. Tapi tak adalah kena dengan semayang. Oh, lama tak jumpa, Allahu Akbar. Dia ada ma'arif disukun kat belakang tu. Tak boleh berdosa. Kita selalu tak perasan kadang-kadang. Tak perasan. Allahu Akbar. Sengaja tahu makna lagi beratnya tak? Sengaja tahu makna. Allahu Akbar gendang. Masuk gendang. Kafir. Sengaja tahu makna, sebut. Kafir lah. Sebab dia kata Allah gendang. Dan dia i'tiqad. Kalau main-main pun tak boleh main bab ni. Main-main pun, bermain-main tak boleh juga. Kufur juga. Kalau tak tahu, tak mengaji, kat situ baru berdosa, tetap berdosa. Dari segi tak adalah sampai kufur. Kalau tak perasan tabiat, semua tu berdosa-berdosa. Dia tak ada hukum makruh kat sini. Semua haram, berdosa. Semua dia bukan niat nak kata Allah tu gendang. Bukan. Maka kat situ tak jadi kufur. Sebab kata Allah gendang, memanglah. Tak payah sembang. Memanglah kufur. Jadi berhati-hati dalam semayang kita tak buat. Itu yang pelik. Allahu Akbar. Tapi masa pergi rumah orang, ting ting, ting tong. Mana ni? Ting tong. Dia pun keluar. Allahu Akbar. Lambatnya buka. Ada sebut. Lepas tu Assalamualaikum satu hal juga. Sama dah sebut semua ni. Assalamualaikum. Satu hal dah. Dosa dah. Bagi salam kat situ. Kaf mim tu tak panjang, dipanjangkan. Keluar. Allahu Akbar. Panah aku kat luar ni. 2 kali dosa. Kita ni kak, hantam saja kita ni. Ustaz, ni pula dia panjang. Assalamualaikum. Asala dia tak asala dia buang sin. Berdosa juga, haram juga. Sebab alif sin sin. Alif sin sin. Sin yang pertama mati, sin yang kedua baris atas. Kemudian bahasa baru didekatkan, letak satu jadi asa. Asa tu maksud ada 2 sin. Dia asala, 1 sin aja. Tak boleh lah. Dosa lah. Main-main apa? Assalamualaikum. Budak-budak kita boleh ni lah. Budak-budak okey. Cuma ketegur-tegur lah. Dan ke-9, jangan matkan bar. Dalam kitab Hidayatus Subyan, kafir kalau menyebut dengan sengaja. Hidayatus Subyan. Malah dalam kitab Hidayatus Subyan pula disebut ikbar. Itu pun orang Arab buat. Ikbar dan rahib. Allahu ikbar. Tak boleh juga. Kafir kalau dengan sengaja dan main-main. Tapi orang Melayu tak buat tukar-tukar bagi ni, tak ada. Dan ke-10, jangan tasydidkan ba. Ini jadi kat orang Melayu jadi Allahu Akbar. Itu macam Jawa. Allahu Akbar. Hati-hati geng Jawa Jawa Johor ada Jawa Johor dalam ni. Kita petik jangan tak petik. Geng-geng Jawa lah. Jangan duk pekat sangat Jawa tu. Kecuali macam tadilah, dah tak boleh buat apa dah. Dia sembahyang mungkin sah, kita kata insya-Allah sah, tapi tak boleh jadi imam. Allahu Akbar. Geng Jawa, hati-hati dengan ketebalan tu sabdu tu. Akbar. Auzubillah. Tak boleh juga tukar. Auzubillah. Dah salah dah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitan. Aduh ya Allah. Tu lah, hati-hati. Kecuali memang dah tak boleh buat apa dah, dia tak boleh jadi imam, sembahyang dia insya-Allah salah sebab dah lahjah ataupun bahasa tu tak boleh buat apa dah kan. Janganlah orang-orang Jawa marah. Tak boleh, jangan tasydidkan ba, jangan sabdukan ba. Dan ke-11-nya, jangan dilebihkan akan waw, jangan tambah, lebih ditambah. Waw yang mati atau waw yang berbaris antara 2 kalimah takbir. Ada, ni Melayu ada. Ada? Hidup dulu. Allahu Akbar Melayu ada ni. Allahu Akbar tambah. Allahu Akbar Allahu Akbar, jangan tambah, tak sah. Ataupun mati macam mana? Allahu
Allahu Akbar. Hu tu dua je lah. Allahu Akbar. Jangan. Sama ada dia kata mati ataupun baris. Kalau baris, dia jadi Allahu Akbar. Kalau mati, dia jadi Allahu Akbar. Tambah waw. Maka tak sah. Antara dua kalimah takbir. Yang ke-11. Yang ke-12-nya. Jangan diceraikan keduanya. Jangan diceraikan antara keduanya dengan huwa. Allahu Akbar. Sebab dia nak kata Allah, dialah Maha Besar. Orang Arab jugalah buat kerja ni. Nak kuatkan lagi. Tak boleh juga. Allahu Akbar. Orang Arab lah. Orang Melayu huwa pun tak tahu apa. Allahu Akbar, dia berhenti situ lah. Kalau berhenti problem juga. Kalau berhenti, tu yang ke-13. Sabar dulu, sabar. Tu 13. Sabar dulu. Yang ke-12 Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Macam gempak bunyi. Gempak tu. Allahu Akbar. Wush, sedap pun bunyi dan gempak tapi tak sah sembahyang. Yang ke-13 baru masuk. Jangan berhenti antara kedua kalimahnya. Allah yang Akbar tadi akan sebagai perhentian yang panjang. Bila sebut panjang, lebih tamak ninah tu panjang. Tamak ninah tu mudah-mudahan 1 saat lah. Jadi Allahu dulu kan. Allahu Akbar. Tak boleh lah. Ini pun ada jadi. Melayu pun ada jadi. Sama ada takbiratul ihram ataupun ketika nak sujud kan. Allah. Lepas satu lagi masalah. Tu sekejap lagi masuk. Jadi kita ambil yang ni dulu. Tak boleh berhenti. Allahu Akbar. Tak sah. Allahu Akbar. Sah lagi. Nampak? Sikit. Allahu Akbar. Sah lagi. Cun-cun atas line tu. Allahu Akbar. Cun sangat tu. Cun tu masuk atas line. Allahu Akbar. Macam tak sah dah tu. Allahu Akbar. Tu dah tak sah. Tomak, jangan ada kadar tomak ninah. Kadar lagi. Kadar memang banyak. Kadar jangan ada kat situ. Okey? Yang ni ada orang Melayu buat. Macam mana? Yang ni menteruk lagi daripada Allahu Akbar. Apa dia? Allahu Akbar. Dah lah Allah tadi ha dah. Hu lagi. Orang Arab tambah huwa. Dia tambah hu saja. Allah. Dah ha tu dah mati kan dah. Allahu Akbar. Biasanya nak sujud kan panjang-panjang. Ataupun mungkin takbir pun ada. Allah. Biar tak masuk. Niat tak masuk. Ya. Allahu Akbar. Tak boleh. Tu tambah ha. Kalau Allahu Akbar boleh lagi. Allahu Akbar boleh lagi. Allahu Akbar. Allah ha dah. Hu ataupun Allah ha tak ada. Allahu Akbar pun tak boleh. Kadar tamak ninah tak boleh berhenti. Tu masuk panjang. Dan ke-14-nya masuk waktu sembahyang. Memang takbiratul ihram tu pastikan yakin masuk waktu. Jika tak yakin masuk waktu, dia takbir, maka tak sah walaupun kebetulan masuk waktu. Dah bincang sebelum ni. Dia masuk ke tak masuk? Tak tahu, jam tak ada. Buatlah masalah pun. Sembahyang je lah Zuhur. Allahu Akbar. Lepas sembahyang habis semua, tanya orang, dah masuk Zuhur? Tadi tak tahu masuk tak, sembahyang je. Dia kata dah masuk Zuhur apa? Dah pukul 4 dah. Nak habis dah. Tak sah sembahyang dia juga. Jadi maksudnya, masuk waktu tu maksudnya tahu masuk waktu. Ini dijelaskan secara detail dalam masalah masuk waktu nanti. Yakin masuk waktu. Itu maksud masuk waktu adalah yakin masuk waktu. Kalau yakin masuk waktu, hakikatnya tak masuk, tak sah juga. Allahu Akbar dia. Yakin masuk waktu, hakikatnya tak masuk. Lepas pada tu tahulah. Kalau tak tahu sampai kiamat, tak guna cerita kiamat. Lepas tu tahu, maka tak sah juga. Sebab dia yakin, tapi hakikatnya tak masuk waktu. Ataupun dia tak yakin masuk waktu ataupun tidak. Tak tahu masuk ke tidak, masuk tak tahu. Dia pun takbir aja, tak sah juga. Walaupun hakikatnya memang dah masuk waktu.
Yang nak sah, yakin masuk waktu dan hakikat sebenarnya masuk waktu. Sama macam puasa sama. Buka puasa sama. Buka puasa sama. Dia berbeza dengan sahur. Sahur tak sama. Buka puasa sama. Itu dia masuk kaedah al-aslu baqa'a makana ala makana hatta yakumul dalil. Lupa dah. Hatta yakumul dalil fahu. Ya rasanya. Ya kot. Kaedah fiqh tu, kawaidul fiqh. Rasanya betul dah. Al-aslu baqa'a makana ala makana. Asal tu menang. Macam itulah mudah kata, menang sehingga datang dalil menyalahi. Okey, campur dalam bab puasa tadi. Kalau buka puasa sama macam ni juga, iaitu yakin dah buka, yakin dah masuk waktu dan hakikatnya dah masuk waktu. Jika tak yakin masuk waktu, tak yakin masuk waktu, hakikatnya dah masuk waktu, itu tak ada masalah. Makan pun berdosa, tapi puasa sah. Yakin masuk waktu, tak yakin masuk waktu, tak tahu masuk ke tidak, tapi makan juga, maka sah puasa, tapi berdosa. Berdosa kerana tak yakin dah buka. Kenapa? Sah kerana janji buka makan tu bukan waktu dah waktu maghrib. Okey. Kalau awal dia lain. Kalau yakin, ini yang sama ni. Yakin masuk waktu tapi hakikatnya tak masuk. Tak masuk lagi. Maka puasa tadi tak sah. Sama kan? Yakin masuk semayang, masuk waktu semayang, hakikatnya tak masuk lagi. Maka semayang tu semayang lah, tapi tak sah kerana hakikatnya tak masuk waktu. Yakin dah buka puasa, dah maghrib, hakikatnya belum lagi, maka tak berdosa, tapi tak sah. Sebab hakikatnya tak masuk waktu. Berbeza dengan sahur. Nak cerita sahur yang al-aslu baqa'a makana ala makana tadi. Asal tu dipakai. Buat tengah sahur, yakin belum lagi subuh. Belum subuh terus lah. Belum subuh. Imsak payah cerita pasal imsak pula nanti. Belum subuh. Yakin belum subuh. Maka sahur. Hakikatnya dah subuh. Sah puasa. Sah puasa. Kenapa? Tadilah kaedah panjang tu. Al-aslu baqa'a makana ala makana hatta taqumud dalil khilafahu. Asal tu dipakai sebab asal sahur ni ini tak masuk lagi ni. Yakin tak masuk? Yakin tak masuk. Buatlah masalah jam apa, buatlah masalah jam bati ke apa. Yakin ni makan sahur. Sedangkan hakikat dah masuk, yakin tak masuk lagi. Kenapa sah puasa? Sebab asalnya apa? Asal malam nak jadi siang tu subuh. Sebab tu sah. Kenapa buka puasa tak sah? Sebab asalnya puasa, asalnya siang. Bila asal siang, makan dengan yakin. Dah buka, dah maghrib, makan. Maka tak sah puasa dia kerana asalnya siang. Yang tadi asal malam, sebab tu sah. Keadaan. Itu ya, al-aslu baqa'a makana ala makana. Yang tu seorang pun tak tolong. Yang hujung tadi tak ingat khilafah tu. Khilafah. Jangan susahkan faham. Alright. Terus masuk waktu sembahyang. Dan ke-15, bahawa dijatuhkan segala huruf takbir itu kemudian daripada menghadap kiblat. Maksudnya menghadap kiblat dulu baru Allahu Akbar. Tapi kalau on the way ni kiblat ni. Nak begini, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Macam cerita apa? Tiba-tiba jadi gitu. Zombie pula. Ini Allah kan. A tu dada bukan menghadap kiblat. Tak sah walaupun A saja. Dia kena semua. Menghadap kiblat, Allahu Akbar. Okey, senang itu. Yang terakhir ke-16. Terkemudian daripada takbir imam. Ini kalau jadi makmum, mesti imam
takbir dulu. Pada hak orang sembahyang berimam, maksudnya dia makmum, maka jikalau berserta takbirnya dengan takbir imamnya, tiada sah. Sama-sama. Imam 1, 2, 3. Makmum imam Allahu Akbar, tak sah dulu. Tak sah makmum. Imam sah. Serentak. Ataupun dia awal, tak sah juga. Dia awal macam mana? Dia awal macam mana? Imam takbir, dia dah takbir dah. Tak sah juga. Ataupun awal juga dia masuk macam ni. Allah, dia A dah. Tak sah juga. Mazhab Syafi'i. Mazhab lain. Mazhab Hanafi, sah. Mazhab Syafi'i tak sah. Maksudnya, Imam Allah, dia pun Allah. Imam Hu Akbar, dia pun Hu Akbar. Mazhab Hanafi sah. Mazhab Syafi'i tak sah. Dia kena Allahu Akbar A makmum. Allahu Akbar A makmum tadi. Dia kena Ra A. Dia tak boleh Allahu Akbar Allahu Akbar. Tak boleh. Makmum tu. Tak boleh. Berserta pun tak boleh. Berserta ada dua maksud. Pertama, memang serta sungguh. Sama sungguh. Sama-sama Allahu Akbar sekali. Tak sah. Ataupun dia masuk dekat tengah-tengah. Tu pun dia panggil berserta juga. Imam Allahu, dia Allah dah. Dia panggil berserta. Mazhab Syafi'i tu. Mazhab Hanafi, dia tak panggil berserta. Dia panggil duduk belakang. Sama macam dalam sembahyang kita. Masa kita dah sembahyang, masa kita dalam sembahyang, gerak-gerak tu, imam on the way, kita dah gerak. Mazhab Syafi'i luput pahala jemaah. Mazhab Hanafi sunat, lagi dekat lagi sunat. Imam dekat, pakar dia orang. Cuba tengok orang sembahyang. Dia pandai masa bila nak break. Imam nak cepat break, dia pandai dia. Pandai cekap sebab dia selalu sembahyang gitu. Kita tak. Imam pergi dulu, imam sujud baru gerak. Kalau imam tak sujud lagi dah gerak, luput pahala jemaah. Mazhab Syafi'i. Dia panggil berserta. Tapi sah sembahyang berserta. Bila berserta, walaupun berserta apa imam macam ni dah, lagi sejengkal nak sujud, dia itu bukan berserta, itu kira lambat. Tak. Mazhab Syafi'i itulah berserta. Sebab kau dah gerak dah kan? Jangan gerak lagi. Imam letak je kepala kat dahi, baru gerak. Itu baru namanya tak berserta. Macam tu juga rukuk, i'tidal. Biasa rukuk, i'tidal payah sikit nak jadi. Sebab dia pendek. Yang jadi dekat sujud, dengan dekat nak bangun daripada sujud. Maksudnya nak bangun rakaat seterusnya. Duduk di antara dua sujud biasanya tak jadi. Sebab dia terlalu pendek. Nak jadi itu terlalu pendek. Jadi macam nak sujud, Allah. Itu yang Allah cepat lah. Mana boleh potong imam pun. Last sekali salam imam dulu juga. Buat apa cepat-cepat? Tunggulah imam turun dulu. Ataupun nak bangun, Allah lamanya. Allah kek lutut lah tu. Kokek. Allah sampai habis. Sampai gitu dah. Kita bangun dulu lah. Kita gitu. Tak sabar. Lain lah dapat potong imam. Last sekali kita salam dulu. Okey lah juga. Ni salam dulu pun tak boleh. Kena tunggu imam salam. Jadi buat apa nak cepat-cepat? Dah lah tu hilang pahala jemaah. Habis. Tiada sah. Kalau berserta, tiada sah. Kalau takbir lah. Takbiratul ihram berserta tak ada sah. Kalau selain daripada takbiratul ihram, pergerakan, luput pahala jemaah. Kalau berserta, sama ada berserta betul atau berserta yang tadi tu. Rukuk fi'li. Kalau salam salam khilaf. Salam tu bukan khilaf. Salam tu masuk assalamualaikum. Assalamualaikum tak boleh juga berserta. Sama juga. Jika berserta tak sah. Cuma yang kata khilaf tadi tu dari segi nak berpaling, makmum nak salam tu bila? Adakah imam salam pertama atau salam kedua? Itu dari segi tu. Sama juga, tak boleh. Jap, salam Assalamualaikum. Imam keluar. Berserta tak boleh. Gini. Berserta tak boleh. Tapi kalau ikut belakang boleh. Gitu. Kalau rapat. Jadi maknanya imam Assalamualaikum, dia as-salah dah. Boleh. Betul, imam Assalamualaikum, dia kum. Imam kum, makmum kum. Boleh. Boleh tapi makruh lah. Boleh dengan masuk sah. Tapi Assalamualaikum sama-sama sekaligus tak sah. Dia ada beza kan dengan takbir. Sebab takbir, beza dia, imam tak masuk sembahyang lagi. Engkau dah apa? Kata jadi makmum. Makmum mana? Tu imam. Imam apa? Imam tak sembahyang lagi. Bawa Allahu Ak belum masuk sembahyang lagi.
Boleh batal pun. Sorry, tak jadi. Boleh pun. Jadi dia Allahu Akbar, dia pun sahaja pun niat nak makmum, nak ikut imam. Lepas tu tak boleh tu. Itu nama berserta. Berserta sebab imam tak masuk sembahyang lagi. Sebab tu dia kata terkemudian daripada takbir imam pada hak orang yang sembahyang berimam. Jika berserta dengan takbir imamnya tak sah. Sama-sama tak sah. Tapi masa dalam salam berbeza. Salam imam as-salam masih lagi sembahyang. Dia as-salam masih lagi sembahyang. Bar dah habis sembahyang. Dia pun bar. Dia masih lagi duduk belakang imam. Dia tak salam dulu. Sebab tu hukumnya makruh dan masih lagi sah. Makruh kan? Masbuk dia kena imam keluar sembahyang baru gerak. Yang pertama yang wajibnya salam yang pertama tambah rakaat. Tapi yang sunatnya salam yang kedua baru tambah rakaat, baru bangun. Afdal. Bukan salam pertama. Cuma dia ada dobek dia. Dobek dia lepas salam pertama nak ke salam kedua kadar uruf. Jika lebih kadar uruf tinggalkan, bangun aja. Sebab apa? Ambil masa sikit 2-3 saat apa salah? Kenapa kata kadar uruf tu kita katalah 5 saat tu dah melampau. Assalamualaikum warahmatullahi. Normal lagi. Okey. Lama tak? Lama? 5 saat. Bangun. Padahal sunat tunggu yang kedua 5 saat. 5 saat tu kita kira je tadi. Bangun. Kenapa? Sebab jika imam batal lepas salam pertama sembahyang sah. Imam kentut Assalamualaikum warahmatullahi. Put. Sah kan? Sah lah sebab salam pertama kan. Boleh tak salam kedua? Tak boleh, haram. Habis kalau dia tunggu bila aku nak bangun imam dah bangun balik rumah tak motor lah. Sebab tu ikut kadar uruf. Lepas kadar uruf 5 saat dah kita ambil. Lama salam kedua. Bangun aje lah. Memang boleh bangun pun. Cuma nak afdal. Tiba-tiba 5 saat lebih 5 saat. 5 saat tu kira je sebenarnya. Bukan kira saat. Tahu? Sekadar lagi. Sekadar. Jadi afdalnya yang boleh bangun Assalamualaikum dah boleh gerak. Assalamualaikum tu boleh bangun. Boleh. Sebab mim tu dah keluar sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak gerak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Afdal. Yang kedua terus gerak. Kalau yang kedua tak gerak-gerak lagi, tak naik lagi, kadang-kadang jadi hukumnya okey, harus, kadang-kadang batal. Kalau tak bangun. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak bangun lagi. Tak bangun lagi. Batal. Bila? Ulang boleh? Dia masbuk nak tambah rakaat ni. Imam Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak bangun lagi. Batal. Lebih kurang 3 saat lah. Bila? Nak tanya bila? Boleh bukan semua keadaan. Ada yang boleh je. Kalau dia nak salam, no problem. Dia nak baca doa panjang, imam bagi salam, dia baca doa, baca tahiyat, baca apa, tak kisah. Itu salam. Ini nak bangun masbuk. Bila yang kalau dia tak bangun, batal. Ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak bangun lagi ni? Batal. Lebih kurang 3 saat lah. Bila dia tak ada masalah nak bangun? No. Bila? Pak nak Allah alam dah. Last. Ya Allah, rasa 3 kali dah ni. Dia masbuk. Nak tambah rakaat. Secara umum. Tambah rakaat. Masuk lambat. Kemudian, bila imam salam kan dia kena tambah. Imam pun salam lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kena tambah lah. Tapi dia tak bangun lagi. Dan dia pun tak salam. Sebab mana boleh salam? Nak tambah kan? Okay. Dia pun tak bangun lagi. 1 saat. Tak bangun. Imam dah salam ni. Salam kedua. 2 saat. Saat tu saya kira jugalah. Qada. 3 saat. Maka batal lah yang tak bangun tadi. Mana keadaannya? Ayah. Soalannya macam manakah keadaan itu boleh berlaku? Ya. Ha? Bukan tu jawapan. Bukan. Memang dia khayal. Tapi batal. Cerita-cerita macam mana boleh berlaku batal. Kenapa batal? Macam mana keadaan mana yang berlaku batal? Mesti menambah rukun lah. Macam menambah rukun. Ya. Masa bila? Oh Allah, payah aku cari jawapan lah. Dia letih. Soalan 4 rakaat 4 rakaat. Dia nak tambah 1 rakaat. Tak boleh macam tadi. Ataupun dia nak tambah lagi 3 rakaat.
Tak boleh macam tadi. Tadi tu yang tunggu tadi tu. Ataupun dia langsung tak dapat rakaat nak tambah 4, tak boleh juga. Tapi kalau dia nak tambah lagi 2 rakaat, kau sembahyang 4 rakaat, nak tambah lagi 2 rakaat, dia boleh tunggu lama. Tak apa. Itulah yang tanya. Bukan sebab dia tunggu tahiyat, sebab imam dia dah salam. Dia tak ada imam. Dia tak ada imam. Okey. Kenapa dia duduk? Sedangkan kata dia ambil dapat 1 rakaat nak tambah 3, dapat 1 rakaat nak tambah 3. Ya? Ada ke lepas 1 rakaat tahiyat? Ada. Tak ada. Kenapa dia tahiyat? Jawab dulu, kenapa dia tahiyat? Sebab dia masbuk. Dia tahiyat juga sebab dia kena ikut imam. Dia masbuk, dia kena ikut imam. Imam bagi salam kan? Bila imam bagi salam, kenapa duduk? Sedangkan situ boleh duduk tak? Tak boleh duduk. Tapi kenapa duduk? Ikut imam. Duduk tahiyat tu. Duduk tahiyat sebab ikut imam. Kenalah duduk. Tiba-tiba imam salam, kenapa tak bangun? Dia duduk menambah rukun. Ya. Macam tu juga 3 nak naik. Dapat 3 rakaat nak naik 1, nak tambah 1 lagi. Sama juga. Mana ada 3 rakaat sembahyang 4 rakaat? Lepas 3 rakaat tahiyat ada? Mana ada? Kenapa duduk? Dah imam duduk, mana boleh lawan. Tapi sekarang imam dah salam, kenapa tak bangun? Sebab tu batal. Kalau jika tunggu lama. Macam tu juga langsung tak dapat tahiyat. Langsung tak dapat rakaat. Bila imam dah tahiyat akhir, dia Allahu Akbar kan terus duduk. Ada ke sembahyang lepas takbir terus duduk? Mana ada? Kenapa dia buat? Ikut imam. Sekarang imam dah salam, kenapa tak bangun? Sebab tu batal. Itu maksudnya pasal apa imam Abu Ustaz bawa dia tak bangun. Dia pergi bagian dia baca tahiyat. Dia baca tahiyat. Buatlah asal-asal kenapa dia berangan dia baca tahiyat, dia nak baca sampai kama solat ta'ala Ibrahim. Sukati lah, yang penting batal. Bukan masa dia. Berbeza dengan dia dapat 2 rakaat. Dia nak tambah lagi 2. Dia imam tahiyat akhir, dia kebetulan tahiyat awal. Tak apalah dia tunggu lama berapa besar pun, dah memang tahiyat awal kan boleh duduk lama. Saja je bawa ke situ. Slow lah. Wallahu a'lam. Fail. Maka lafaz takbir iaitu Allahu Akbar. Dan maknanya Tuhan itu Maha Besar. Kat situ. Dan lafaz takbir Allahu Akbar maknanya Tuhan itu Maha Besar. Berhenti kat situ. Selain tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.